Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla yang memperkenankan pertemuan kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan majlis ilmu, keberkatan Ramadan untuk kita jadikan bekal bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Qala al-musannif hafizahullah 105 lah, menghargai kemampuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak taklifkan, tidak bebankan kepada satu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Ayat tu ramai kita hafal kan? Tambah kalau lagi tahlil lagi lah hafal ayat tu. Takkan tak hafal. Jadi seperti yang sudah diketahui, ayat ini turun sebagai pengganti hukum. Maksudnya ayat ni adalah alternatif. Kalau alternatif kita katakan menggantikan hukum sebelumnya yang tercantum dalam ayat yang sebelum tu. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, in tukhfu, dia ayat dia mula pada apa? Kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, betul? Wa in tubdu ma fi anfusikum, kan ayat ni. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian menampakkan, menzahirkan apa yang ada dalam hati kalian atau menyembunyikannya, nescaya Allah Ta'ala akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Jadi ayat yang pertama ini menerangkan, ayat yang 284 itu menerangkan sama ada kita menzahirkan ataupun kita sembunyikan dalam hati kita, nescaya Allah Ta'ala akan hisab. Nescaya Allah Ta'ala akan hisab. Tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang man hamma, siapa yang ada keinginan bihasanatin, untuk buat suatu kebaikan, lalu dia buat, falahu asharu amsalihah. Man hamma bihasanatin, siapa yang nak buat satu kebaikan lalu dia buat, bagi dia 10 kali ganda pahala. Wa illam yaf'alha, kalau dia tak buat, dia dapat 1. Pahala apa? Pahala niat tadi. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau orang tu dia ada keinginan nak buat kejahatan dan dia buat, baginya 1 dosa. Tapi wa illam yaf'alha, kalau dia tak buat, maka dia tak ada dosa. Nampak tak? Jadi ayat cerita yang zahir dan yang kita sembunyikan Allah kira belakang. Baru niatlah hati terdetik, ayat dia kata dikira, akan dikira oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam hadis Nabi
Nabi sebut kalau dia niat nak buat jahat tapi dia tak buat, tak kira. Adakah ini kontradik antara nas, ayat dengan hadis? Tak. Dia tak kontradik. Pasal ada sebahagian para ulama klasifikasikan ada beberapa amalan hati kalau dia tak luahkan pun kira. Yang pertamanya ialah yang beriktikad di dalam hatinya untuk kekufuran atau kesyirikan. Sekalipun dia tak luahkan, di sisi Allah Ta'ala dia keluar. Kan? Batalnya iman itu didatang dengan hati, didatang dengan lidah, didatang dengan perbuatan anggota. Jadi mana-mana pintu ini, kalau akur maknanya mengakui, beriktikad dengan syirik, dengan kufur, maka dia valid walaupun dia tak keluarkan. Habis itu kalau dia mati nak buat macam mana? Kita untuk orang yang ada di keliling, nahkum bil zawahir, kita hukum hak zahir je. Kita tak dengar, tak ada siapa jadi saksi yang dia menzahirkan kekufuran apa semua, kita hukum dia, kita laksanakan tugasan kita. Untuk dia ni mayat simpan macam orang Islam, buat cara orang Islam. Hakikat itu dia dengan Allah Ta'ala. Yang tu sama ada, kalau orang kata dia tak keluarkan tapi kita nampak ada saksi, ada siapa boleh tengok dia mungkin buat upacara penyembahan tokong ke apa ke, tiba-tiba dia mati, yang tu hantar kat orang tu. Tak payah berebut pasal IC dia ada Muslim. Kalau zahir nampak yang dia melakukan upacara kekufuran, itu yang ada kes, berbanyak kes kan, perebutan keluarga dengan Jabatan Agama ni pasal mayat ni register sebagai orang Islam. Memang jadi tanggungjawab Jabatan Agama Islam untuk tahankan pasal dah register. Tapi kalau boleh dibuktikan selepas daripada registration sebagai orang Islam, kad dapat orang Islam, lepas daripada tu ahli keluarga dia dapat buktikan dia register saja Islam, dia kata, tapi dia buat amalan serupa kita juga. Kabadi pun angkat, apa pun angkat, dia kata kalau jadi macam tu tak payah bergaduh lah, serah lah. Pasal pembuktian tu pada yang terakhir. Tapi orang kata mana nak tahu lepas tu dia bertaubat pula? Yang itu kita tak tahu lah. Yang itu kita tak tahu. Dan adakah kalau dia Muslim, atas dasar pembuktian menyatakan dia bukan Muslim, lalu dia jenazah dia diuruskan secara bukan Islam, adakah dia akan masuk neraka? Dah. An-Najashi, kan ingat An-Najashi, Asmahah itu raja Habsyah yang asalnya beragama Kristian, seluruh pembesar dia Kristian, negara tu Kristian, dia seorang-seorang dia kemudian masuk Islam. Diuruskan jenazah secara Kristian. Jibril menghabaq kat Nabi, kata telah pun mati seorang lelaki yang soleh namanya Ashamah. Maka Nabi panggil para sahabat buat solat jenazah di Madinah. Itu pasal ada wahyu, ada apa nama, Jibril datang beritahu kat Nabi. Kita tak ada siapa yang beritahu hakikat kau tu macam mana. Jadi bila dah ada berlaku perebutan, mahkamah putuskan, pembuktian mengatakan dia bukan Islam, serah pilah kat dia, nak bergaduh apa. Selanjutnya kalau kata jenazah dia bakar, pilah nak buat macam mana. Kalau pembuktian mahkamah berpihak kepada orang tu kan, keluarga dia, tak payahlah kita nak bergaduh. Tapi kalau memang dibuktikan yang dia dulu memang penganut agama sekian-sekian, dia buat benda macam-macam, kemudian di hujung hayatnya registration tu ramai kemudian dia Islam tu dibuktikan kemudian, itu kita bertahan lah kan. Itu je benarnya. Baik, jadi nak kembali balik kepada kesalahan hati, kufur, syirik, nifaq, munafik, itu kira walaupun dia tak zahirkan. Lagi apa? Dan sebagai apa nama, hukum hakam fiqh macam dia solat, dia niat keluar solat, itu batal kan? Itu keluar. Jadi dalil ini tidak kontradik, tetapi sebenarnya dia tertakluk kepada kes. Itu berdasarkan kepada ihsa yang kita tengokkan dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya, membuktikan benda yang begitu.
Baik. Cuma nak ceritanya tadi, ayat yang kemudian itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia mengecikkan skop supaya tidak rasa terbeban. Kalau manusia ni rasakan yang dia zahirkan dengan yang dia sembunyikan semua nak kena kira, letih. Dia macam kira orang lelaki, kalau malam dia mimpi, bukan ni lagi orang perempuan, kalau dia malam tu dia mimpi laki dia menikah dua, tak cik lah kalau bangun tidur dan marah laki dia, tu mimpi dia kan. Bangun tidur pakai cubit suami dia, pasal apa? Saya mimpi abang menikah lagi. Oh, tak cik macam tu, bukan buat pun, kawan tu mimpi kan. Jadi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat yang berikutnya untuk menjelaskan pada taklif Allah Ta'ala itu ialah pada ruang lingkup yang mampu dilaksanakan. Kalau mana yang lintasan hati yang kita tak boleh kawal apa semua yang tu itu termasuk dalam benda-benda yang Allah Ta'ala maafkan, kecuali dalam beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Nah, baik. Seterusnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat lillahi ma fis sama tu kan, lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian atas perbuatan kalian itu. Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyeksa orang yang dikehendakinya, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 284 surah Al-Baqarah. Isi ayat ini dirasakan berat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Mereka datang kepada Rasulullah, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami telah diperintahkan melakukan perbuatan yang kami mampu, seperti solat, puasa, jihad dan sedekah. Tapi kemudian ayat di atas diturunkan kepada engkau dan kita tidak kuat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh dua ahli kitab sebelum kalian?" Dua ahli kitab tu Yahudi dan Nasara. Apa yang ahli kitab kata? Sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkari. Nabi warning yang tu, adakah nak beritahu yang tu? Bahkan Nabi kata, qulu, katakanlah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan kepadamu lah tempat kembali. Sami'na wa ata'na, lepas tu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi itu ayatnya. Bila turun, sahabat main, bukan kata komplain, tapi nak bagi tahu susah nak buat ni. Hati kita kalau kita boleh kontrol, dia melintas macam-macam. Tambah kalau puasa-puasa kan, orang tak biasa puasa, duk tengok macam sedap, semua benda melintas dalam kepala. Itu yang dia satu benda petua dia, kalau pergi bazar Ramadan, jangan pergi masa tengah-tengah lapak tu, habis semua. Sekali, oh yang ni sikit je, kau ni anak yang ni suka, anak ada 5 orang, 5 beli semua yang semua masing-masing mau, lepas tu 3 hari tak habis lagi kan. Di perasaan tu dia ada dia punya nafsu, jadi benda tu susah nak kawal. Maka para sahabat kiranya jumpa Nabi, minta supaya ada kelonggaran, ada keringanan, tak mampu nak buat macam ni. Cuma Nabi warning siap-siap supaya benda tu, sikap tu dia tak lajak. Pasal pernah jadilah hak lajak ni. Yahudi dan Nasara bila dia dengar ayat Quran, bila dia dengar Taurat, bila dia dengar Injil, bila dia rasa macam tu, dia macam istilahnya buat boykot lah, kita kata. Dengar boleh, kami tak mau buat. Macam tu. Kalau Yahudi, kita baca seawal surah Al-Baqarah kan, bila turun ayat untuk sembelihkan Baqarah, bersembelih lembu betina tu, dia cuba nak pusing, nak bagi tak mah.
Akhir sekali daripada senang cari mana-mana lembu sembelih, dah jadi sangat susah. Lembu nak kena tak boleh muda, tak boleh tua, tak boleh membajak tanah, lembu warna kuning keemasan, jadi satu masalah pula kan. Dia banyak berhelah. Jadi kerana itu Nabi ajarkan pada sahabat, datang ayat Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na. Lepas tu yang tak mampu nak buat, ghufranaka rabbana, Tuhan kami ampunkan kami. Yang mana kami terkurang, yang mana tersilap. Kita pun jadi tertutup biat kan, bagi orang tua-tua kita kan, bila kita bersalam tu lebih kurang minta maaf lah kita kata kan. Bila sembang kita bercakap, barangkali ada terentak ada yang benda yang di luar kawalan kita. Kita bersembang, kita berseluruh, kita bercakap. Tambah ni tuan-tuan nak raya-raya ni kan, jumpa adik-beradik, jumpa sanak saudara semua tu, benda yang ada benda yang kita mengimbau, benda-benda yang orang tak suka pun ada tau. Jaga baik-baik tu. Dan selalu kan orang viral bila jumpa pakcik-makcik di kampung ada soalan-soalan yang tidak digemari. Bila nak kahwin, bila dah kahwin, bila nak beranak, bila tu anak dah berapa, takkan 3 je. Lepas tu sekali kata lagi, bila nak tambah, nak tambah apa? Soalan nak tambah tu sensitif, nak tambah apa? Dua-dua boleh tambah. Yang tu. Lepas tu kan pula lah yang lain kan. Jadi benda-benda macam tu jadi perbualan harian sebenarnya. Kita perbualan tu berseluruh atau kadang kita nak repo je kan. Tapi bila lajak-lajak tu ada benda yang terentak hati, ada yang orang tak suka. Jadi jadi satu macam, kalau kita nak kata adab pun bagus juga lah kita katakan. Jumpa kalau nak pisah, nak balik, minta maaf kan, lebih kurang minta maaf kalau ada silap salah ke apa ke. Itu antara adat perbualan yang sebenarnya benda yang duduk dalam kerangka syarak. Kalau kita bincang tajuk yang tak sengaja dan sebagainya, duduk dalam tu lah. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kita suarakan benda yang sama. Yang tak mampu, yang sebagai yang kita tersilap tu, ghufranaka rabbana, ampunkan kami ya Allah, wa ilaikal masir, kepada engkau tempat kami kembali. Maknanya kalau Allah tak ampunkan dosa kita, kita akan balik heret bawa beban dosa tu. Kita nak menghadap Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh kita nak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang ringan hak belah kiri tu, biar berat belah kanan. Heret kita bawa bekalan yang cukup untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi mana-mana yang mengganggu kelancaran perbicaraan kita dengan Allah Ta'ala tu, kita minta Allah ampunkan. Tutup kes ya Allah. Itu maksudnya. Tak boleh ni kita kata hati ni dia akan bermula daripada, dia banyak sumber. Hati kita sendiri dia memang boleh berfungsi untuk bermacam-macam. Naik ke otak tu kita berfikir. Ada yang berdasarkan kepada telinga kita mendengar, kita dah proses dah. Kenapa? Mata kita melihat, kita proses dah. Ada orang dia melihat, kadang-kadang mata kita lihat maksiat, telinga kita mendengar maksiat, hati kita pun bicara. Ada banyak benda yang di luar daripada kawalan kita, kita tak cukup warak sebenarnya untuk menghindari benda-benda yang macam tu. Ada orang dia boleh hindar, ada orang kita macam duduk tengah-tengah, ataupun banyak juga keadaannya yang kita tak apalah, kita join sekali lah. Lepas tu kita tersedar kan. Jadi kerana itu ghufranaka, minta ampun ya Allah, wa ilaikal masir, kepada Engkau tempat kami kembali. Maknanya kita tahu yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ini sahabat, bila Nabi kata macam tu, terus dia kata, kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan kepadamu lah tempat kembali. Ketika kaum tersebut membacanya, lidah mereka menjadi mudah mengikutinya. Kemudian Allah menurunkan ayat lanjutannya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ini ayat apa? Amanar Rasul, telah beriman Rasul bima unzila ilaih min rabbihi wal mu'minun. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dengan yang lain
dari Rasul-Rasulnya. Maksud ayat ni apa? Maksudnya ialah tidak membeza-bezakan ini, kita tidak terima sebahagian dan menolak sebahagian. Ajaran yang menyeleweng hanya terima sebahagian dan akan tolak sebahagian. Yahudi dan Nasara kesepakatannya ialah menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi juga tak terima kerasulan Isa. Jadi ada perbezaan, membezakan, nak beriman yang ni, tak beriman yang nu, terima yang ni, tak terima yang nu. Bagi kita orang beriman, kita kata la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tak membeza-bezakan antara rasul-rasulnya. Semua terima belaka, kita beriman belaka. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut keimanan. Tapi kalau dari sudut, kalau kita nak istilahkan apa, ranking para nabi, yang itu juga ada, yang itu sabit dengan nas juga. First ranking nabi siapa dah? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul. Second layer tu ada 4 lagi yang dipanggil apa? Ulul azmi minar rusul. Jadi dari sudut kalau kita nak katakan level, secara indirectly ada dia punya tingkatan para rasul ini. Tapi dari sudut ayat ni memaksudkan semua tu kita beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ampunilah kami wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah tempat kembali. Suratul Baqarah ayat 285. Baik. Ketika mereka melakukannya, Allah mencabut hukumnya. Allah cabut hak awal. Bila turun ayat 284, para sahabat jumpa Nabi beritahu, tegaskan apa panduannya, dan mereka ikut apa yang Nabi sebut, sami'na wa ata'na. Tu ayat 285. Allah Ta'ala rakamkan balik perbuatan sahabat tu. Allah turunkan ayat 286 untuk cabut hak 284 tadi. Ketika Allah mencabut hukumnya, Allah Ta'ala kemudian mencabut hukumnya dengan menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nampak tak flow penurunan ayat tu? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhan kami, jangan kau hukum kami jika kami terlupa. In nasina, kami terlupa. Antara contoh terlupa apa dia? Lupa puasa. Pukul 9 tu lapar perut, buka tudung saja, ada lagi lauk, lupa tu lauk sok ni. Elok makan bagus punya satu pinggan, dah belahak semua, dah kenyang semua. Anak mai, pak tak puasa. Nak kata apa yang tu? Lupa. Itu dijelaskan lagi oleh Nabi, barang siapa yang makan dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada apa-apa atas dia, tidak membatalkan puasanya. Hak tu sepakat ulama, faham macam tu. Cuma kalau tengah makan, orang peringat, puasa, balas bagi perhabis dulu, tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh lah, pasal kita diperingatkan. Dia kena, bila dia peringatkan, dia stop there and then, berhenti masa tu juga. Mana yang tengah dekat mulut, kena luahkan lah. Dia tak boleh, sikit lagi kat mulut, telan dulu, tak boleh. Itu termasuk dalam bab lupa yang dimaafkan. Ayatnya ada, hadisnya pun ada. La tu'akhidna in nasina. Itu kalau bab hukum. Ini ada benda yang kadang kita lupa, benda hukumnya begitu. Tuan-tuan bukan kata tuan-tuan semua orang ada penyakit lupa ni, kan? Tak kira lah hari-hari masalah lupa ni apa dah.
Lupa kunci kereta, lupa kunci motor kan. Lepas tu lupa spek tak tahu mana. Tu tentulah. Lupa nak sembahyang. Lupa bilangan rakaat. Allah Rabbi. Yang jadi makmum di masjid tu sabit ada imam je. Tidak tolak tanya, saya pun tak ingat. Kan? Ada banyak kali tau, ada satu surah tu kerap kali jadi kat depan, tak tahulah. Daripada imam sampai ke makmum semua lupa. Yang sedap ni ialah yang masbuk. Yang masbuk dia sampai, imam dah lebih dah rakaat. Tiba-tiba, tambah lagi. Habis cukup dengan dia. Maknanya dah memang habis semua sekali. Pegang kata imam dengan apa nama makmum sekali. Ni untuk tarawih ni, makin dekat nak raya tu tengok imam, mesti ada lupa punya. Dia makin dekat nak raya. Ada kes orang tu kata, ustaz, dia bangkit rakaat pertama, bangun rakaat kedua, dia tak baca Fatihah dah, terus baca surah lah. Habis subhanallah, tak ingat dah. Habis tanya, ustaz lupa. Allah, tengah sembahyang dia terlintas nak balik rumah bini kat Kelantan ke balik bini ke Kedah. Dia boleh melintas, dia lupa. Jangan main-main. Jadi imam dia bukan senang. Kadang-kadang kita nak sembahyang depan tu, budak-budak belakang kan ramai budak nak macam malam Ramadan ni, dia bantai bersembang, dia bantai bergurau, sekali dia follow imam betul baca, dia baca sama kuat pula. Boleh lupa. Kan? Jadi benda lupa ni satu kelemahan manusia yang memang diiktiraf. Memang diiktiraf. Allah Ta'ala sebut yang manusia ni memang seorang yang lupa. Bahkan di kalangan ulama ada yang mengaitkan, ialah walaupun itu pendapat yang kurang kuat, perkataan insan itu dikaitkan dengan nasia, maknanya lupa. Ya walaupun pada katanya taklah kuat sangat, tapi nak tunjukkan betapa terkaitnya manusia ini dengan lupa. Dan Allah Ta'ala yang maha pengampun, maha penyayang, yang maha mengerti kesukaran hidup manusia ini, Allah ampunkan. Ayat ini minta kita doa, Rabbana la tu'akhirna in nasina. Itu satu bab terlupa. Satu lagi, au akhtana, tersalah. Tersalah ni bukan bab lupa. Tersalah ni kita tahu, kita sedar, kita ingat, tapi kita salah sangka. Salah sangka. Satu lagi ialah jenis yang kita maksudkan yang lain, kita keluar perkataan tu benda lain. Itu boleh buat bergaduh laki bini kan. Nak cakap benda lain tapi terkeluar perkataan lain. Kalau benda tajuk sensitif memang boleh bergaduh punya. Bukan sengaja, dia tersalah, dia tersilap. Karena tu tajuk tersilap ni dalam ilmu hadis, jarh wa ta'dil, dia ambil kira tau. Perawi-perawi yang bila dia meriwayatkan dia tersalah, bukan dia sengaja buat salah. Kalau yang sengaja buat salah tu ada kategori dia. Tapi jadi kalau alim, wara', orang baik, tapi bila dia meriwayatkan ada aja tersalah, itu dia ambil kira, maknanya itu menggugurkan kekuatan dia. Hadis tu boleh jadi lemah. Pasal mai kat dia ni possibility untuk salah tu ada tinggi. Dia menyebabkan hadis yang mai pada kau ni, perawi ni, jadi lemah. Itu satu bab. Tapi untuk yang ni, dia itu jugalah kita tersalah. Kita tersalah sangka, kita tersalah ijtihad, kita tersalah buat, tersalah cakap. Kan banyak kan? Tersalah cakap, ataupun dulu cakap, sekarang ni tulis mesej WhatsApp tu kan, tersalah tulis. Nak tulis benda lain, tambah kalau jenis autocorrect kan, duk typo tu, autocorrect jadi benda lain. Itu yang macam-macam orang duk viral kan tu. Jadi benda-benda ini bukan benda yang disengajakan. Ada ayat lain yang Allah Ta'ala kata, Allah kira ma ta'ammadat qulubukum, apa yang hati kamu memang sengaja yang tu. Dengan kesedaran, dengan sengaja, yang tu Allah kira. Tapi jenis yang terlupa, jenis yang tersalah ni, kita minta, kita sebagai hamba, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tetapi dalam ayat lain menceritakan memang Allah sedia untuk mengampunkan yang tu. Pada tu ialah, itu situ maknanya Allah yang maha mencipta ini mengetahui makhluknya itu bagaimana kadarnya. Dan kita juga mengetahui kita memang lemah, kita memang tersilap, kita memang terlupa. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita mengharapkan pengampunan Allah Ta'ala, kita mengharapkan Allah tak kira benda yang kita tersilap, tersalah tu untuk kita. Tapi kalau untuk orang lain,
Bila dia kes yang sama macam kita, wih, ungkit 4 kali pilihan raya dah ungkit lagi, kan? Tambah kalau isu politik lagi syok. Yang mana tersilap cakap, mana tersilap kira, yang mana silap titik perpuluhan, yang mana silap itu, semua jadi modal belakang. Jadi benda-benda macam itu kadang-kadang kita berlaku adil lah. Manusia ni dia ada kesilapan dia. Bila dia tersalah, dia tersedar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada, yang semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.